Agak lama. Itu kawan. Testing lah guys. Itu kawan saya. Jadi juga. Itu mau apa sakit itu. Tembik. Sampai kamera ni gini ke. Enggak ada kamera. Itu mau agak. Tahu benci ya. Mau dah terinyo. Jadi kan mana? Haruan. Mari kau ni kan? Mari dum. Aduh. Antara segala mari. Ada orang segala. Kita ni. Masih kita kita. Kita Jadi itu makin lama kan? wow tu pandai. Kalau itu siapa? Ukunnya tak lemo. Abi dah nak nasi hok dalam dalam bekah tu. Tinggal nasi gajah, nasi lembut. Bayang. Nasi lembut. Oh dia sekian. Dia standby tu standby tu bukan kata utama tu deh. Standby. Utama tu. Sama. Aman. Kalau siapa tu beracun pas keluar. Tempat pagi tu dua Menu tiga. utama tu lain-lain. Dia macam dia takak ngau kan. Aku buat ganya. Dia orang sini apa tu sini batu. Di sana pula. Dia mau gitu. Kalau siapa habis dia. Dia mau gila wah. Tapi mau dia tidak mau dia. Orang kenapa? Macam-macam. Mau dia. Oh, Kutia goreng, mi goreng, lepas tu tak tahu payment. Macam-macam. Belum kuih pun. Mau dia Jaya. Jaya mau dia. Jaya. Situ 20 lah. Maya pun jaya ke? Sepanjang mana? 20 berapa? 20. Besar. Semua dia baca pendek. Yang pukul 10 obat ni. Oh, semua 20 tu tengok ah. Dah mau lapar ya. Lapar. Dah mau lapar pasal kita goreng eh. Lapar. Dah mau. Kalau 20 tikar saja. Kecuali ni ya. Malah dapat je kan cukup 20. Kalau tu juga seperti jalan itu kok dah Ya tak apa. Malah tu malah ganji-ganji tu dah belakang tu cukup. Baik. Itu hak kita dah ada mau gitu. Jadi situ tak lama ni. Surga ya. jadi ayah ya. Dia mau bosok. Jadi ayah ya. Dia boleh. Setiap kawan lama. Aku tunggu pagi lah. Dia boleh Aku duduk petang. Dia boleh. Sebab tu makan dia lebih. Orang itu Enggak juga aku ada lagi pakaian ni hari ni. Sedaan. Jadi ayah ya. Ya belakang ni. Mana? Oh. Mana di Kelantan tak air nak cukup lagu. Di mana tu kan? Nanti lagi ada. Kan maksudnya selat tu Maju besar. Maju besar dia pasti ya. Dia kena beli tanah belakang kan. Banyak untuk bawa 3 tan. Sini tak kami hok. Mana? Tak mau kat Hilen. Dari mana? Maki tepi tu Hilen. Banyak mak. Oh, tanah tu. Rumah tanah blok KJN. Kami hok. Sejuk kan. Macam 2 lah. Tiga ya. Ada perempuan, Ada etik ni. Berapa? kemudian Kan ada gila ni dah. Kosong Masuk gila. sedang 50 856. Sekarang lebih lepas ini saya harap untuk apa-apa sekalipun majlis, apa-apa sekalipun, kita harap kepimpinan Cik Nizam dan juga Badan Kebajikan Cik Zaidi pastikan guru lelaki duduk di depan ya. Itu saya mohon sangat, saya malulah kalau lelaki pemimpin kan. Saya tak salahkan cikgu pada depan boleh, tapi kalau boleh berilah peluang ya. Beri peluang untuk lelaki baris depan ni dua meja ni lelaki duduk. Boleh tipu ya. Cikgu yang kecil hati. Cikgu ni ya. Saya nak yang kecil hati pula.
bagi saya, mohon maaf ya, guru-guru sekalian, bagi saya guru-guru lelaki sebagai pemimpin berwibawa. Jadi seharusnya duduk di hadapan, contoh teladan yang baik kan. Kalau dekat masjid ada tak perempuan di depan? Tak ada kan? Perempuan akan duduk di belakang kan, gitu. Jadi kita gunakan kita panggil etika tu lah ya, supaya nampak credibility sebagai guru lelaki pemimpin duduk di hadapan ya. Boleh tak ikut Ustaz ini boleh? Boleh ya. Jadi Ustaz ini uruskan bahagian depan ni ya. Dan Cik Nizam sekali lah ya, uruskan ya. Yang cikgu wanita ni jangan kecil hati ya. Bukan saya tak bagi, tapi saya nak nampakkan leadership tu lah ya. Baiklah, itu saja teguran sedikit sebelum saya mulakan taklimat hari ini. Okey, sedikit ya penutusan pengurusi yang saya ingin sampaikan. Sebelum tu saya buka sedikit majlis pada hari dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, beri perhatian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha riset dalam pentadbiran dalam kanan, iaitu yang diketuai oleh Puan Harijah binti Mat Ali dalam pentadbiran, Cik Muhammad Nizam bin Ismail dalam hal ehwal murid, Puan Harijah Barozita mungkin hari Barozita binti Ibrahim dalam kurikulum, dan juga Puan Hajah Al-Fa'iyah binti Hamzah tadi terusnya semua ketua-ketua panitia dan juga guru-guru yang ada pada hari ini. Baiklah, sedia maklum hari ini kita ada perjumpaan ya, dan selepas ini kita ada mesyuarat panitia. Okey, ini adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh PPD ya, unit pembelajaran, bahawa mesyuarat panitia ini seharusnya dilaksanakan sebelum pembukaan sekolah ya. Namun bagaimanapun kita menghadapi kekangan masa, maka kita terpaksa menangguhkan hingga ke hari ini. Okay, saya harap dapat beri perhatian untuk saya sampaikan perkara-perkara penting ya. Terima kasih Cikgu. Okey, baiklah. Tahniah dan syabas kepada semua panitia yang kekal dan pelantikan ketua panitia baru. Saya berharap agar semua guru mengambil cakna dan menyemak kepada buku manual pengurusan yang telah di-upload atau dibuat naik ke dalam Telegram. Okay? Saya memang tidak cetak satu-satu untuk guru ya, kerana ia melibatkan kos yang tinggi, dan juga buku itu nanti akan menyebabkan kita panggil ketidakgunaan ya sepanjang tahun. Kerana banyak, mungkin ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan dan takkan kita nak cetak lagi. Jadi cikgu boleh ambil inisiatif untuk cetak sendiri atau boleh membaca secara digital. Ya, ambil perhatian. Ada isu apa, Puan Asma? Ada isu apa? Ada ya, ambil perhatian. Okey. Kalau nak cakap boleh ke depan, ambil mic. Okey. Mudah saja. Kalau kita nak dilayan dengan baik, hormati orang, ya, beri perhatian. Kalau kita nak dilayan seperti murid-murid, jadilah murid, kan? Kata guru selalu. Jadi panjanglah surat kita hari ini. Mohon maaf, ini teguran secara profesional ya, Puan Rijah ya. Maaf. Okey. Tanya dan syabas kepada semua panitia yang kekal, saya ulang sekali lagi terpaksa, dan pelantikan ketua panitia baru,
Okay, seperti yang sedia maklum, SPI KPN Bilangan 2 tahun 2023. Okay, terima kasih atas pengurusan Mesyuarat Panitia Bilangan 1 sesi akademik 2024-2025. Tujuan perubahan panitia yang pertama ialah merancang, memastikan strategi pengajaran yang berkualiti, kreatif dan inovatif bagi mendorong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP berkesan yang dapat memberi impak positif kepada murid, meningkatkan tahap penguasaan dan prestasi murid dalam peperiksaan dan pentaksiran, dan mewujudkan semangat kolaboratif antara panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik dalam aktiviti core curriculum. Khususnya adalah peranan panitia SPI KPN Bilangan 2 tahun 2023. Panitia mata pelajaran merupakan jawatan kuasa yang berfungsi merancang, mengurus dan menyelesaikan masalah berkaitan pelaksanaan kurikulum penggunaan panitia mata pelajaran yang berkesan dapat memastikan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk mendepani cabaran dalam masa hadapan. Panitia mata pelajaran yang berkualiti juga dapat meningkatkan profesionalisme keguruan sejajar dengan perbedaan masa dan tuntutan global. Baiklah, jadi untuk pengurusan panitia ini, mesyuarat panitia pusat diadakan 4 kali setahun dan mengikut takwin dan ketetapan unit kurikulum SK Subang Bestari 2 di bawah kepimpinan Puan Halijah. Dalam usaha SK Subang Bestari 2 memperkasakan PBD bertaksiran bilik darjah, mohon pengurusan panitia membuat pelaksanaan PBD mengikut garis masa yang telah ditetapkan, wujud kepada takwin, manual pengurusan, e-record dan ERPH menggunakan platform digital ditetapkan, e-prima, hantar mengikut masa. Panitia yang membuat pembelian buku kerja, penggunaan buku kerja adalah digunakan dengan sebaiknya SPI Bilangan 3 tahun 2022 sebagai aktiviti tambahan dan pengukuhan yang perlu kita berikan kepada murid. Pelan taktikal 2004-2005 perlu disiapkan mengikut perancangan strategi organisasi PSO 2021 hingga 2025 yang telah dibuat. So PSO ini telah dibuat dan dia tidak boleh diubah. Dia mesti mengikut kepada yang 2021 itu. Saya hanya meneruskan sahaja. Ya, okey. Itu seterusnya saya nak sampaikan juga. Selepas ini tuan-tuan dan puan-puan bergerak mengikut panitia masing-masing. So dalam panitia nanti saya akan pecahkan penolakan saya iaitu SLT, Senior Leader Team, untuk mengetuai setiap panitia yang berjalan. Okay? Ini adalah mengupayakan penolakan. Manakala guru-guru di G48 dan ke atas iaitu MLT, Media Leader Team, adalah think tank sekolah, yang kita akan panggil satu hari nanti. Kita akan aturkan di mana guru-guru di G48 ini adalah pemikir sekolah yang membantu pentadbiran, menyelesaikan masalah. Itu adalah amanah daripada KPPM yang baru. Saya harap nanti kita kongsikan gambar KPPM yang baru. Saya bimbang beliau hadir ke sekolah kita tak kenal. Gambar pengarah kita dapatkan, gambar-gambar itu postkan ke dalam grup sekolah. Datuk Azman dia Datuk Azman kita akan post gambar beliau supaya semua orang tahu. Okey. Jadi dalam syarat panitia nanti saya harap diketuai oleh nanti SLT, Senior Leader Team, melihat 14 perkara yang perlu dibincangkan dalam syarat panitia pertama. Yang pertama, agihan tugasan ahli panitia. Yang kedua, agihan perbelanjaan mengurus kewangan panitia. Yang ketiga, pasca nilai peperiksaan akhir tahun UPSR dan PBD. Ini ada terkini yang amat berhormat Menteri Pendidikan Bandar Sidik, bukan Presiden ini ini sahabat kita lain. Okey, mereka telah maklumkan ada pertukaran di mana grade akan digunakan selepas ini dia tak guna TPTP lagi. So menjadi cabaran kepada kita guru-guru kita dah macam-macam nak balik UPSR, tapi takkan balik UPSR lah.
Tapi dia dah nampak kan Marcelina, guru-guru tu ketidakpahaman, kekeliruan kalau ibu bapa dengan tipi-tipi, tahun ni kita jadi green. Nampak? Dia dah nampak balik kepentingan peperiksaan tu kan. Agak suka sebenarnya apabila, tapi seharusnya saya sebagai guru besar tak boleh cakap apa-apa lah, ini dasar. Sebab tu saya kata sebagai guru besar saya adalah melaksanakan apa yang diarahkan. Kaki saya ibarat rantai di bumi, tangan terikat di langit, mulut tersumbat dengan kain. Begitu juga dengan cikgu-cikgu. Kita tidak boleh condemn ataupun memperletihkan apa saja dasar dari kementerian. Kita harus menyambut apa saja permasalahan-permasalahan, cuba selesaikan dengan keluasan, iaitu kefleksibelan dan kebijaksanaan. Ya. Terusnya perancangan strategi panitia, penggubalan RPT, buku rekod mengajar yang kita dah jadikan lain mengajar, penulisan RPS di Prima, penetapan jumlah buku latihan murid, kita tetapkan dan pastikan buku-buku latihan ini ditanda. Ya, kita ada semakan dia. Saya tidak mahu perkara yang lepas berulang. Ibu bapa datang bersekolah buku anak saya, ya, dari awal tahun 2 layar je ke? Dia tanya saya kan. Okey. Jadi guru-guru yang ada keluar aktiviti di luar dan sebagainya harus memastikan buku-buku itu mengikut kepada tahap-tahap kemahirannya ada ditulis, ya, dibuat. Okey, agihan latihan, ya, pastikan dia seimbang, tidak sewenang-wenangnya untuk memberikan latihan kepada murid. Pukul 1 sampai pukul 10 diberi saja kan, tidak melihat kepada kekanan-kekanan murid. Bukan kita belajar matematik saja kan, kita ada mata pelajaran agak sains, ada mata pelajaran bahasa Melayu, ada mata pelajaran bahasa Inggeris. Jadi kita kena fikirkan juga, bukan hanya pada melihat kepada subjek yang kita ajar, ya. Jadi melihat kepada tahap kemahiran murid tersebut, ya. Sebab itu dalam pembelajaran ada pembelajaran terbeza, ya. Kita lihat pembelajaran terbeza itu bagaimana. Jadi guru-guru semua ilmu di hujung jari. Sebab itu dalam MySG seminggu kita harus melaksanakan tugas kita 45 jam. Antara salah satunya ialah membaca berkeliling-berkeliling dan memantapkan profesional guruan kita. Gitu, ya. Ilmu ni semakin kita cari semakin kita tak tahu. Betul Ustaz? Betul, ya? Saya semakin belajar ilmu agama dan sebagainya. Punya begini. Jadi ilmu ni tak pernah habis. Ya. Kalau lautan tu luas, dalam itulah ilmu. Ya. Jadi maksudnya kita kena sentiasa belajar. Tapi sekarang ni mudah. Saya ingat dulu, zaman saya belajar dulu, ya. Saya mula belajar tahun 1999, ya, di Dr. Barani, di Terengganu, ya, Besut. Ketika itu untuk belajar keguruan ni dia tak banyak buku. Yang ada apa? Yang dulu buku kita. Yang kita rujuk selalu Rahman Long dalam buku pedagogi pendidikan ketika itu kan. Ada 1-2 buku je ketika itu. Betapa sukarnya, ya. Cikgu Sob, ketika itu komputer baru Windows 98. Mok Song Sang, saya ingat Mok Song Sang, ya, masa itu memang sukar. Kalau nak pinjam buku dekat library tu berebut. Yang pertama yang wanita lah yang akan dapat dulu. Dia rajin. Kita ni menumpang kasih je kat wanita-wanita ni. Tapi saya pandai lah, ya. Saya mudik-mudik diorang, photostat kat diorang. Okey? Itu cara dia. Zaman dulu memang pelagiat ni, zaman saya belajar pun dah mula dah. Sebab buku tu terhad. Nak pergi cari kedai buku kena pergi Kota Baru. Kat Kelantan. Bayangkan. Pergilah Kota Baru cari. Pustaka Timur maksudnya. Orang Kelantan dia kat sini. Pernah tahu tak Pustaka Timur kan? Itu je buku kedai besar dekat Kelantan. Cari dekat situ. Kalau ada lah. Menyebut. Dekat Kota Baru ada maktab perguruan Kota Baru. Ada lagi budak maktab kat situ. Fight lagi dengan orang nak beli buku. Ada punya buku lagi cari situ. Ya. Betapa sukarnya. Dulu internet ni macam satu yang memang macam susah lah nak dapat dekat maktab kan. Ya, jadi nak guna komputer tu berebut.
Yang tu saya ingat lagi, time tu Windows 98, Windows XP belum ada. Ya, guna Office 98. Ya, buat kerja dan sebagainya. Jadi saya harap dengan kemajuan teknologi sekarang ini semuanya di hujung jari. Ya, cikgu dah boleh meningkatkan ilmu masing-masing. Ya. Okey. Seterusnya semakan latihan dan buku latihan, pastikan disemak. Ya, carilah masa sebab itu ya. Apabila habis jam mengajar, senggang, waktu senggang ya. Sebab tu ya, kita tidak ada masa sebenarnya ya dalam SPI pendidikan. Contohlah, ini masa rehat saya. Guru ni dia memang macam ni ya, dia agak istimewa ya. Dia tak bagi waktu rehat. Sebab tu dulu waktu senggang tu boleh diberikan relief, boleh diberikan waktu untuk mengganti kelas yang lain. Ya, sebab tu guru ni dia tak ada, okey, saya rehat pukul 9 sampai 9.30, semua guru rehat. Dia tak ada. Itu istimewa ni. Macam saya sebagai guru besar dengan AKP lain, saya ada waktu rehat. Satu hari 9 jam kerja termasuk 1 jam rehat. Itu beza dia di belajar pentadbiran. Guru dia memang begini. Itulah sebab tu dia guru dia boleh ya, diberikan relief dan sebagainya. Jadi saya harap cikgu tidak rasa terbeban, rasa berumur, kerana apa yang kita ganti itu adalah rakan-rakan kita ya. Beliau ada masalah dan sebagainya ya. Okey. Jadi berkumpulan soalan peperiksaan, pastikan mengikuti GSU ya. Ingat lagi tak GSU? Siapa yang tak faham apa itu GSU? Nak buat soalan, kita bukan sewenang-wenang ni ambil cap daripada buku ni, ambil buah-buah. Dia ada pemerikatan dia ya. Kita panggil GSU. Saya belajar GSU ni di Maktab tahun 1999 kali. Jadi nak buat satu soalan peperiksaan tu, kita dah tahu berapa soalan yang aras rendah, aras sederhana, Julu-julu kali ya, kita dah fikirkan ya. Namun sekarang untuk peperiksaan besar kita dah ada ya, Puan Salina ya. Bukan PIP, APP ya, oleh lembaga ya. Okey, yang soalan-soalan itu dari semasa pencerapan. Bulan pencerapan beserta senarai nama pencerap dibincangkan untuk maklumkan semua ahli panitia. Pencerapan kita dah buat awal-awal. Ya, kita dah senaraikan dalam buku pengurusan. Lihat siapa yang mencerap. Jadi, di sini peranan guru kena memaklumkan dengan segera apabila ingin dicerap. Ya, ingin dicerap maksudnya cikgu dah kena beri tarikh-tarikh itu dan berusaha untuk menyelesaikan pencerapan itu. Kerana pencerapan ini mewakili 60% daripada PDBB. Itu skor bisnes kita. Mengajar ya, 60% sangat tinggi. Jadi ilmu kita tentang pembelajaran, tentang PDPC, pengajaran pengajaran itu sangat penting itu. It's very important to put on the top dalam ranking kita punya sebagai guru. Sebagai guru ni, kalau kita gagal untuk mengajar dengan baik, so kita bukan di kalangan guru-guru yang kompeten lah ya. Sebab tu kita kena kompeten. Sebab tu guru ini multi skilling and then multitasking. Guru ni semua boleh. Saya boleh menyanyi ya, saya boleh bersajak, saya boleh berpantun, saya boleh membaca doa dan sebagainya ya. Itu guru. Guru tak boleh untuk buat perkara-perkara itu. Maksudnya apa yang guru buat? Belajar menyanyi tak boleh kan? Menyanyi sikit-sikit menyanyilah, serangkap, 2 rangkap, bukan nak suruh nyanyi satu lagu kan? Nak berpantun, nak serangkap, 2 rangkap, bersajak, serangkap, baca doa, nak doa makan, tak boleh kan? Allahumma barik lana, contohlah kan ya. Okey, seterusnya ya, ULPS SPBD, gerak kerja prosedur tu pastikan ya. Terusnya PLC, peningkatan profesional perguruan dalam panitia, pastikan ia dilaksanakan. Perkara-perkara lain yang sesuai boleh dibincangkan. Ada perkara-perkara baru, contohnya dalam panitia bahasa Arab ya, itu perubahan-perubahan. Kalau sebelum ini dalam perkeliling tahun 2015
ketika mula-mula program JKOF dihentikan, guru-guru bahasa Arab ini diletakkan, dijadikan GAB, ya, guru akademik biasa, ya. Ketika itu guru bahasa Arab tak boleh mengajar tasmid ataupun Al-Quran, ya. Kali ini berubah pula, ya. Ya, lihat perkeliling terkini. Sebab tu kita kena lihat perkeliling yang terkini dari semasa ke semasa untuk kita sentiasa cakna dan up-to-date tentang profession kita. Ya, siapa lagi nak memertabatkan profession kita kalau bukan kita. Jadi itu saja, nanti selepas ini akan teruskan ke penelitian masing-masing. Tapi sebelum saya nak teruskan pecahan kepada penelitian, izinkan saya menyentuh beberapa perkara tentang isu semasa sekolah. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan cuaca panas yang diberi kaitan media, ya, dan media. Jadi guru-guru, murid-murid, ya, boleh menggunakan pakaian sesuai, ya. Pastikan yang wanita gunakanlah pakaian sesuai yang tidak mencolok mata, ya. Mohon maaf, ini teguran secara general saja, ya. Kita faham. Kadang-kadang mungkin kita tak berapa sedar, mungkin pakaian kita agak sedikit ketat, ya. Saya tak ada masalah dulu, ya. Cuma kita bimbang ibu bapa ke yang di luar macam mana, kan. Ada lagi di belakang ke contohnya, kan. Jadi kita mengelakkan orang kata pandangan, persepsi, ya. Jadi pilihlah pakaian-pakaian yang sedikit loose untuk keselesaan, ya. Tidak ada keselesaan, ya. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, patuhi masa, ya. Saya letakkan, dia sedia maklum kita masih dalam proses menyesuaikan diri untuk hadir awal 10 minit awal, kerana kita telah menggunakan sesi baru, jadual baru mengikut SSA 2017, iaitu 7.30 pagi. Maksudnya kita sebaik-baiknya janganlah kita sama dengan murid, kan, kita lebihlah awal sedikit. Okey, dan pulang pun sama. Ini adalah berkaitan dengan penegasan kepada MySGMY, di mana seharusnya, sepatutnya kita pulang sejam daripada waktu balik itu. Namun atas budi bicara saya, atas keprihatinan saya, mungkin ada hal-hal yang diluruskan anak dan sebagainya. Saya mengambil masa 20 minit, ya, bagi sesi pagi untuk bertenang seketika, menyelesaikan kerja-kerja yang tertunggak, menanda buku dan sebagainya, untuk kita paskan dan pulang, ya, dengan supaya tidak ada lagi teguran-teguran dari bapa di luar sana yang sentiasa memerhatikan kita, walhal kita memegang handphone dan sebagainya, ya. Kita terpaksa akur dengan klien kita, pemegang taruh di luar sana. Itu juga dengan guru petang agak istimewa. Saya minta dia punch 6.20, ya. Guru pagi jangan rasa cemburu, jangan rasa lain, kerana siapa yang boleh mengawal kuasa alam. Bila semakin petang, cuaca sudah semakin gelap, faktor-faktor keselamatan guru perlu diambil kira. Guru-guru perlu pulang dan mengambil jarak yang jauh. Jadi kita akan consider petang untuk punch bermula 6.20, ya. Saya harap tidak ada pertikaian di kalangan ini dan memahami. Dia kata guru pagi nak cepat 10 minit, boleh isi orang pergi ke petang. Jadi dapatlah 10 minit, kan. Kalau pagi kan 20 minit, tunggu, kan, baru boleh masukkan. Saya tak suka lah Cik Irwan, nak 10 minit, okey, kita isi orang pergi ke petang. Tukar dengan cikgu petang tu pergi pagi, kan. Okey, boleh belajar, ya. Andai kata itu menjadi pertikaian, saya harap benda ini tidak ada isu. Kerana saya sentiasa melihat berkebajikan guru, ya, dan perkara-perkara yang lain. Dan juga perkara yang lain adalah kita sekolah ini bukan hanya dalam komuniti kita. Di luar, ibu bapa sentiasa memerhatikan kita, dan melihat kepada itu, saya juga perlu untuk mengambil kira bahagian-bahagian itu, ya. Seterusnya, perkara ketiga adalah berkaitan dengan isu yang terkini, iaitu isu lalu lintas sekolah, ya. Isu lalu lintas sekolah yang menjadi rumutan di kalangan ibu bapa. Semalam masih ada lagi, ya, rumutan daripada ibu bapa, dan kita menyelesaikannya. Terima kasih Cikgu Zuri Syam ada. Terima kasih, ya. Okey, Tuan Zuri Syam, boleh tak? Okey. So
So ibu bapa di hadapan kita tak sedar ya, saya pun mohon maaf atas kelemahan saya. Saya tak pernah lah nak tunggu sampai murid pulang, mohon maaf, kerana saya pun dari pagi bertugas kan, jadi petang kita dah serahkan kepada penolakan petang untuk memantau. Namun ketika saya pulang dari masjid, mungkin ibu bapa tu kenal saya adalah guru besar, dia menegur saya, memberikan maklumat itu. Jadi saya dengan rela hati, dengan pantas bergerak untuk membantu Cik Syah dia. Syah dia kan ada 3 kan dia 3 dia. Okay, jadi saya membantu menyelesaikan isu itu. Rupanya didapati waktu petang ada kalangan ibu bapa yang double park, sehingga satu laluan yang sepatutnya flow yang berjalan lancar telah tersekat, menyebabkan ramai penduduk kata kita ni bukan sekolah yang fikir dalam pagar je, luar tu kita kena ambil tahu, penduduk tersekat sehingga murid dilepaskan. Jadi atas desakan ataupun aduan itu, kita mengambil cakna dan mengambil tindakan sepantas yang boleh untuk bekerjasama dengan komuniti dan masyarakat agar tidak ada double park lagi. Terima kasih Cik Nisha ya. Nisha mesti tolong lagi ya. Tengok lagi ya macam mana keadaan. Dan saya jangkakan lah itu mungkin adalah daripada murid beberapa tahun 1 ya. Ini asli dari Tuhan ya. Kita rasa lah, sebab mungkin bagi parent-parent yang belajar 2 dan 3 dia tak faham. Jadi yang tahun 1 ni bila dia park di hadapan mula-mula, jadi yang lain akan ikut park di belakang. Jadi jalan tu dah sumbat dah start. Jadi masyarakat yang balik kerja dan lepas sekolah tak boleh. Walhal motosikal pun tak boleh lepas. Sehingga anak tu naik kereta lepas baru jalan. Itu runtutan. Sepanjang 2 minggu ni itu yang berlaku. Jadi ibu bapa kena ikutan balik, masuk belakang speedmat sana tu, pusing sana ya. Bukan ibu bapa lah, masyarakat luar lah, ya. Jadi atas desakan itu kita dah buat teguran secara berhemah. Kita minta juga bantuan pengawal keselamatan agar jika ada ibu bapa yang park saja, kita akan delivery supaya flow itu lancar ya. Okey, dan juga penyuraian yang saya perhatikan ini adalah bukan aduan ataupun aduan daripada sebelah kanan. Ini adalah pemerhatian saya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. Untuk 2 minggu awal ini saya dapat begitu banyak aduan dari bapa berkaitan penyuraian. Jadi saya nak pastikan betul-betul saya sendiri yang membuat pemerhatian. Saya mengajak Cik Iza, saya mengajak Puan Haji Abang Raya untuk bersama-sama saya melihat dan dapati penyuraian tahap 2 masih ada banyak kelemahan yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita atasi. Kerana pada pemerhatian itu, apabila murid dilepaskan, murid ini seolah-olah hilang kawalan. Apabila keluar saja dari pagar, dia akan berlari. Ya, mungkin saya pun taklah kata dia ni agresif, sebabkan kita panggil geografi sekolah kita yang agak berbukit. Jadi mungkin momentum tolakan tujahan daripada kecondongan kecuraman geografi itu menyebabkan murid nampak seolah-olah berlari. Namun saya pun heran, dah sampai dekat laluan yang rata pun tetap lagi berlari. Jadi saya rasa ini bukan sebab geografi, sebab SIKAP, sikap. Ya. Jadi kita berperanan, guru bertugas berperanan untuk membentuk sikap murid ini. Walaupun di luar sekolah kita tidak mahu murid berlari, melintas dengan berhati-hati. Jadi oleh sebab itu kita mahu pelepasan murid ini dikawal oleh guru bertugas. Ikut tahap, ikut peringkat, lepaskan sedikit-sedikit supaya murid itu dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan selamat untuk melintas jalan kaki. Ya, okey. Berkaitan isu lalu lintas juga, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru di sini yang mungkin tidak faham, yang tidak
jelas tentang aturan kontrak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, yang faham bagus, alhamdulillah. Yang tak faham mungkin boleh rujuk guru yang faham, Cik Isha dia faham, ya. Di mana pengawal keselamatan ini telah ditetapkan skop description tugas mereka adalah di dalam kawasan sekolah. Pengawal keselamatan tidak boleh menjaga lalu lintas di tengah jalan. Itu adalah ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan arahan daripada Encik Muhammad Irwan bin Muhammad Yusri. Saya jelas kat sini. Antara guru yang mungkin tidak faham. Apa yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu mengulas. Kerana mungkin pentadbiran sebelum ini ada sebab mengapa mereka membenarkan pengawal itu mengawal lalu lintas. Itu saya tak nak ulas. Bagi pentadbiran saya ingin membetulkan kembali apa yang tidak sepatutnya agar ia mematuhi peraturan yang sepatutnya. Ya, jelas ya. Saya tidak menyebut mana-mana pihak, tapi saya tidak mau mengulas. Jadi dalam pentadbiran saya ini kerana dalam pertemuan pertama taklimat TPPD, kami pihak guru besar telah ditegur bermula tahun 2023 dan disusuli dengan surat yang Nizam, ya. Ada satu surat pematuhan kepada kontrak kebersihan dan juga keselamatan. Ada surat, nanti saya buat balik dia, Nizam. Jadi atas dasar itu kita mengambil keputusan untuk memaklumkan kepada syarikat kawalan, ya, agar pengawal keselamatan ini hanya boleh menjaga di kawasan sekolah. Namun saya bersama pentadbir yang lain bukanlah mengalah kepada peraturan itu disebabkan oleh beberapa kekangan yang sekolah hadapi. Kami merayu kepada syarikat keselamatan supaya ada budi bicara yang mana yang sehingga tidak melanggar kepada kontrak. Jadi ada perbincangan 4 Julai, hari lahir saya tu 4 Julai. Hari lahir saya patutnya gembira-gembira, tapi ketika itu saya dihujani dengan cobaan dan cabaran yang semua orang tak tahu. Saya ditomah berbagai ketika itu oleh ibu bapa dan sebagainya. Tapi tak pun, tengah hari itu kadang-kadang gembirakan saya, bagi saya kek hari jadi. Terima kasih, terima. Ya, alhamdulillah. Tahun lepas cerita ni, ya. Tapi tak habis lagi sampai tahun ni. Saya pun hairan. Jadi dalam perbincangan itu saya merayu kepada pengawal syarikat keselamatan, izinkan atas budi bicara, atas faktor sekolah kita, guard house, pondok kawal itu berada di luar kawasan sekolah, supaya kita mengambil sempadan kawalan sekolah sehingga ke divider jalan. Jadi pertama, apa yang saya minta kepada pengawal syarikat pengawal keselamatan adalah memasang kod penutup jalan. Jadi itu masih dikekalkan daripada tahun 2023 sehingga ke hari ini. Tidak ada perubahan. Yang kedua, mengawal dari pagar kecil, pagar 2 kecil tu, garisan putih hingga ke divider, ke sebelum pelintas jalan kaki. Itu sempadan hak kawalan pengawal. Itu tidak berubah. Itu adalah jasa baik antara kerjasama pihak sekolah, iaitu rayuan saya kepada syarikat tersebut. Syarikat mengambil masa 1 hari untuk memberikan jawapan balas. Ya, akhirnya mereka bersetuju atas kerjasama itu. Ya, mereka menganggap ia belum melanggar kontrak. Ya, apabila guard telah pergi ke tengah jalan menahan kenderaan, itu telah melanggar kontrak. Jadi cikgu, saya pun ada kerjaya saya pun ada prioritasi saya pun masih ada anak yang kecil lagi yang perlu saya tanggung. Jadi saya harap saya masih mahu bekerja, masih mahu membayar komitmen saya dan menyara keluarga. Dan ada seorang ibu lagi yang saya perlu jaga. Saya perlu jaga kerjaya saya. Saya tidak mahu saya dikaitkan atau dikenakan tindakan di bawah Seksyen 36 Akta Keseksaan Kecuaian. Berat tak cikgu? Nak jadi guru besar, tanggung jawabnya berat. Ya. Saya sentiasa, apa saja yang berlaku di sekolah ini yang melibatkan cikgu, saya yang akan bertanggung jawab. Sebab tu saya harap cikgu bantu saya, jagalah diri cikgu. Ya. Dia tak akan cakap salah cikgu, salah guru besar.
Jangan kaitkan dengan ketua jabatan majikan. Sebab itu saya ini majikan ketua jabatan, walaupun bukan saya yang bayar gaji cikgu. Saya tahu saya tak bayar gaji cikgu, tapi saya yang dilantik oleh kementerian untuk menguruskan sekolah ini. Ya, itu antara peranan-peranan saya. Jadi apa-apa pun cikgu mohonlah maklum kepada saya dan berbincang dengan saya, ya, dan juga perkanan yang lain. Okey, itu jelas ya tentang laluan keselamatan. Saya tidak mahu ada di kalangan guru-guru kita menjadi virus, ya, yang memberikan maklumat tidak tepat kepada ibu pun, yang menyebabkan provokasi dan pencetusan kepada komen-komen yang negatif di luar sana. Ya, saya dah panggil beberapa orang guru tu, dah tanya dia, ya, apa yang dia jawab kepada parent. Okey, seterusnya berkaitan dengan isu pengawal keselamatan yang meletak jawatan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya jelaskan di sini, pihak sekolah mahu saya ataupun Cik Nizam ataupun pihak pentadbir tidak pernah memecat pengawal keselamatan. Okey, perkara ini berlaku disebabkan oleh ada satu kesalahan. Saya jelaskan secara terang-terang di sini, ya. Ada satu kesalahan, iaitu kesalahan clocking time, di mana pengawal keselamatan sebelum ini tidak melaksanakan clocking time dan mengikut masa yang ditetapkan, tetapi dalam tuntutan setiap bulan clocking time itu ada. Jadi perkara itu telah disemak oleh PPD sendiri yang datang ke sekolah, membuat pemeriksaan, menyemak ke dalam pondok pengawal dan membuka alat clocking time itu tidak seperti masa yang sepatutnya. Jamnya pukul 10. Tapi dekat situ jamnya pukul 8. Bila alat itu dibuka, bateri pun tak ada dalam alat itu. Tapi bagaimana setiap bulan alat clocking time itu mengeluarkan kabel, membuat tuntutan. Jadi atas perkara itu, pihak syarikat pada hari yang sama dipanggil untuk memberi penjelasan. Pihak syarikat mengaku kesilapan di bawah pengawal mereka dan diminta untuk mengambil tindakan penambahbaikan. Antara penambahbaikan yang telah syarikat nyatakan adalah reshuffle perstrukturan semula, penjajaran semula pengawal yang mungkin akan dipindahkan ke sekolah lain. Itu adalah daripada syarikat. Namun pengawal-pengawal ini mungkin tidak bersetuju dengan cadangan daripada syarikat. Jadi mereka memutuskan untuk meletak jawatan. Notis letak jawatan ada disertakan oleh syarikat. Boleh rujuk kepada Cik Nizam. Ya. Saya terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zaidi, ada orang yang gentleman yang bertanya kepada saya. Ya. Itu adalah orang yang baik. Ustaz Zaidi, I salute you. Ya. You berani untuk bertanya kepada saya secara profesional. Ini adalah contoh guru yang bagus. Ya. Apa-apa perkara yang tidak rasa tidak pasti, dapatkan penjelasan. Saya sedia memberikan penjelasan. Tidak membuat tuduh-tuduhan liar di belakang yang mengatakan saya memecat pengawal keselamatan. Tidak pernah saya atau Cik Nizam untuk memecat pengawal keselamatan. Ya, saya pun hairan. Ya, perkara-perkara ini berlaku. Saya harap kita sebagai satu organisasi saling mempercayai, ya, saling memahami, saling menyokong di atas sama lain. Sebab itu saya kata kita harus ada satu ikatan ukhuwah kekeluargaan. Kalau dalam Rasulullah SAW dan Muhammad SAW, kita ada satu kaedah iaitu iraki. Ya, itu dalam konsep Nabi bersahabat. Bagaimana kita nak tahu seseorang itu perangainya, sikapnya? Kita kena bermusafir dengan dia. Kita kena tahu. Saya kena bermusafir. Nak tahu perangai Cik Nizam, kena bermusafir dia. Macam mana Cik Nizam tidur? Pukul berapa dia tidur? Berdengkur tak dia tidur? Kita kena tahu apa sikap dia, apa dia suka. Kalau setakat kita berjumpa dan kita belum lagi mengenali. Jadi saya harap pada kebajikan, ya, tahun ini ada program, ya, yang di luar Ustaz Zaidi, ya, buat perkara-perkara macam itu supaya kita mengenali antara sama lain. Tengok guru besar tidurnya, ya, Ustaz Zaidi, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, itu antara penjelasan saya, ya, yang saya nak terangkan supaya guru-guru tidak berkata-kata di belakang, tidak membuat satu andaian-andaian yang tidak tepat tentang apa yang situasi yang berlaku. Dan selepas ini anda kata ada perkara yang tidak jelas, yang tidak memuaskan hati guru, silalah berjumpa, ya, datang berjumpa, bersikap budiman, gentleman, ya, supaya perkara tidak dapat diselesaikan baik.
Ya, terima kasih. Ya, jadi akhir kata dari saya, kita tidak perlu buang masa sebab ni kita nak teruskan dengan ikhlas panitia. Saya akhiri dengan tasbih ifarah dan surah Al-Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Teruskan kepada Okey, kalau gitu dah ada apa-apa boleh bergerak kepada panitia masing-masing. Terima kasih. Masa meeting. Buat sejam. Ni kita seorang. Habis setengah jam ke Abdi? Ada. Cepat. Makan nasi. Abdi. So, setengah jam ke Abdi? Kita mana seorang ni? Surau. Seorang. Surau. Rekong. Ada. Ekor.